يا جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمل يا جمل يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمال يا جمل يا جمل يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال ولا ظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Alhamdulillah, kita akan sambung pada babnya tidur Nabi SAW. Sebelum kita masuk panjang tentang bab tidur Nabi, kita akan sebut dulu bahagian yang mana kita tinggal pada kelas minggu lepas, kerana saya tidak pasti pada bab itu. Maka saya tinggal, dan pada hari ini insya-Allah saya akan terangkan bab itu pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap pada muka surat 179. Muka surat 179, perenggan yang kedua, 3, 4, perenggan yang keempat daripada kitab kita ni. Disebutnya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa akala sallallahu alaihi wasallam yawman ar-rutaba fi yaminih wa kana yahfazu an-nawa fi yasarih famarrat syatun fa asyara ilaiha bin nawa faja'alat ta'kulu min kaffihi al-yusra wa huwa ya'kulu bi yaminihi hatta faragha. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma pada suatu hari dengan tangan kanan. Wa kana yahfazun nawa fi yasarih, Nabi letak di setang kirinya itu butir biji kurma tu. Famarrat syatun, maka lalulah seekor kambing. Fa asyara ilaiha bin nawa, Nabi pun hulur dengan tangan kiri itu butir tu beri kepada kambing. Fa ja'ala ta'kulu min kaffihi al-yusra, maka kambing tu makan daripada tapak tangan Nabi yang kiri. Wa huwa ya'kulu bi yaminih, Nabi dalam keadaan Nabi makan belah kanan, hatta faragha, sehingga Nabi selesai. Wa sarafatis syatu, dan larilah kambing itu. Jadi Nabi ni tengah-tengah makan,
Beri juga sisa makanan itu kepada binatang. Kita ni kalau tak kotor kepada kedah, berilah sisa-sisa tu kepada kucing-kucing yang lalu. Kucing-kucing tu. Dia tak minta pun ikan goreng yang baru masuk. Tapi dia minta kita beri sedikit esang saja kepada dia. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala al-faslus sadis, pasal yang ke-6. Fi sifati naumihi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fil mawahib, kata Imam Al-Qustulani dalam Mawahib Al-Laduniyah, kana alaihi salatu wassalamu yanamu awwalal lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam. Nabi tak tidur lewat. Yang ni setelah daripada sembahyang Isyak Nabi akan tidur. Wa yastayqizu fi awwalin nisfi tsani. Dan Nabi akan bangkit pada awal separuh malam yang kedua. Contohnya macam mana awal separuh yang kedua? Contohnya maghrib pukul 7, subuh pukul 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 jam. Maka dibahagi 2. Sebelah bagi 2 boleh 5 jam setengah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, pukul 12 setengah. Nabi SAW, kalau ikut perkiraan kita tadi tu, lebih kurang pukul 12 setengah lebih-lebih Nabi bangun. Fayaqumu fayastaku, Nabi bangkit daripada tidur. Fayastaku, Nabi bersugi. Fayatawadda'u, dan Nabi berwuduk. Walam yakun ya'khudhu minan naumi fawqal qadril muhtaji ilaihi minhu. Dan adalah Nabi SAW tidak tidur lebih daripada kadar yang diperlukan olehnya. Wala yamna'u nafsahu minal qadril muhtaji minhu. Dan Nabi tidak melarang, tidak menghalang dirinya untuk tidur, untuk mencukupkan kadar yang diperlukan, kadar tidur yang diperlukan baginya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ini memang tidur, sentiasa tidur, dan sugi itu ada atas kepala Nabi. Apabila Nabi bangun daripada tidur, Nabi akan terus bersugi sebelum daripada buat benda lain. Begitu. Jadi Nabi SAW sebelum daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, WHO suruh urus gigi 2 kali sehari, Nabi buat dah. Nabi buat dah. Sekurang-kurangnya. Bahkan Nabi setiap kali solat, Nabi bersugi. Sama saja. Tidak makruh lewat tidur ini pada beberapa keadaan saja. Yang pertama, kerana tetamu. Kerana melayang tetamu. Yang kedua, kerana majlis ilmu, kerana belajar. Yang ketiga, kerana ada hubungan suami dan isteri. Ada nak berbincang ke apa, maka tidak ada masalah. Termasuk dalam bab tetamu tu ada urusan dan sebagainya lah. Nabi SAW biasanya kalau urusan lepas daripada Isyak, biasanya Nabi akan berurusan dengan Sayyidina Abu Bakar saja. Lebih daripada itu jarang. Jarang. Wa kana yanamu ala jambihil aiman. Adalah Nabi SAW tidur di atas lambung kanan. Zakiranillah ta'ala, dalam keadaan Nabi mengingati Allah Ta'ala. Hatta taghlibahu ainah, sehingga Nabi tertidur. Ghayra mumtali'il batni minat ta'ami wasyarab. Tidak penuh perutnya itu daripada makan dan minum. Tidak terlalu tu. Orang tua kata sajalah. Kementerian Kesihatan pun marah lepas makan tidur. 4 jam sebelum tidur, jangan makan benda berat. Makan snack-snack je, makan buah. Pasal apa makanan India? Makan siang seperti raja, makan malam seperti hamba. Qala wa kana alaihi salatu wassalamu yanamu 'alal firashi taratan. Katanya lagi pula, kata siapa ni? Kata Al-Qustulani. Ada Nabi SAW tidur di atas katil kadang-kadang. Wa 'alan nit'i taratan. Kadang-kadang Nabi tidur di atas nita'. Apa nita' ini? Iaitu tikar daripada kulit. Wa 'alal 'asiri taratan. Dan kadang-kadang Nabi tidur atas tikar. Wa 'alal ardi taratan. Kadang-kadang Nabi tidur atas bumi, tanpa pelapik. Wa kana firashuhu adama.
adalah tilang Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu adama kulit. Kulit yang disamuk tu, kulit maknanya balutang tilang itu daripada kulit. Hashwuhu lif, isinya di dalamnya pelepah kurma. Wa kana lahu mishun yanamu alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mishun. Mishun ni apa? Mishun ni satu tilang yang kerah. Yang Nabi tidur di atasnya. Intaha, habis daripada kitab Al-Mawahib Al-Qustullah ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awwala al-laili wa yuhyi akhirah. Ada Nabi SAW tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Kerana demikian itu, kerana perbuatan ini memberi manfaat pada badan, menguatkan bagi anggota dan kekuatan. Dan sesungguhnya Nabi SAW tidur awal untuk dapatkan kerehatan yang cukup supaya dapat bangkit tidur di awal pagi. Supaya siang hari tak terganggu. Dan Nabi akan bangkit di hujung malam untuk memberi peluang kepada diri Nabi SAW untuk beribadat. Jadi tidur awal untuk kebaikan tubuh badan, bangun awal pula adalah untuk kebaikan rohani itu sendiri. Nabi gabung belah kedua-dua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yastan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sehingga Nabi bersugi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarqudu min lailin wala naharin fayastayqidhu illa tasawwaka. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur pada malam hari ataupun siang hari. Fayastayqidhu, maka tak kala Nabi bangkit kecuali Nabi bersugi. Sama ada tidur siang ataupun tidur malam, yang ni tidur siang qailulah ataupun tidur malam, Nabi bangkit, Nabi akan bersugi sebelum buat apa-apa. Ini bukan bersugi untuk wuduk. Ini bersugi secara umum, bangun daripada tidur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Tidak tidur illa kecuali wasiwak inda rasi, kecuali siwak itu ada di atas kepalanya, ada di sisi kepalanya, supaya mudah Nabi ulur ambil untuk bersugi. Fa idza stayqadha bada abis siwak, apabila bangkit daripada tidur, Nabi memulakan rutinnya dengan bersugi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaku fil laili mirara. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi di malam hari berkali-kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur, yarquda ni tidurlah. Wada'a yadahu al-yumna, Nabi akan meletakkan tangan kanan tahta khaddih, di bawah pipinya. Summa yaqul, kemudian Nabi berkata, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku azabmu pada hari yang mana bangkit hamba-hambamu, yakni bangkit daripada kubur kepada hisab di hari kiamat. Jangan bangkitkan kami ini dalam keadaan huduh orang menengok. Jangan bangkit dalam kami ini dalam keadaan hina. Salah samarrat, Nabi baca 3 kali. Tetapi kalaulah nak baca sekali, boleh aslus sunnah. Tetapi yang sempurnanya kita baca dengan 3 kali. Nabi buat itu dalam keadaan tawaduk. Dirinya tawaduk, rendah diri. Bahkan Nabi nak mengajak umatnya supaya berkata demikian sebelum daripada tidur. Sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buat lagu tu ketika mana nak tidur? Kerana ihtimal. Kerana kebarangkalian. Itu adalah akhir umur. Maka biarlah akhir umur kita ini disuluh dengan zikrullah, dalam keadaan kita mengakui dengan kelemahan-kelemahan, yang mana mengakui kelemahan ini menyebabkan kita mendapat kemenangan, mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan lambungnya pada malam hari, nak tidur, wada'a yadahu tahta khaddih, Nabi meletakkan tangan kanan di bawah ni. Summa yaqul, kemudian Nabi berkata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu ya Allah aku mati. Wa idza staiqaza apabila bangkit daripada tidur qala. Sabda Nabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada mematikan kami. Wa ilaihin nusyur dan kepadanya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dibangkitkan. Maksud apa di sini? Maksudnya ialah segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh yang telah dicabut sementara ketika mana tidur tadi. Dan syukur juga kita tidak mati dalam keadaan tidur tu. Bahkan juga kita juga diberikan lagi peluang untuk beribadat. Tidak ada penghalang untuk beribadat. Maka bangkit daripada tidur kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili qala bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfir li dhanbi waghsa' syaitani wa fukka rihani wa thaqil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Ada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila nak tidur pada malam hari, Nabi akan membaca doa, Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama Allah aku meletakkan lambungku. Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Waghsa' syaitani, jauhkan syaitanku. Yakni jadikanlah ia jauh daripadaku. Wa fukka rihani, dan lepaskan aku daripada ikatan. Rihani ikatan. Ikatan apa ni? Ikatan tak boleh buat taat. Ikatan yang mana menyebabkan kita lari daripada ketaatan. Ikatan yang memalingkan kita daripada ketaatan. Moga-moga Allah Ta'ala lepaskan, bebaskan kita. Wathaqil mizani, beratkanlah timbangan aku di hari kiamat. Waj'alni fin nadil a'la, dan himpunkanlah aku, jadikanlah aku ini daripada kaum yang tertinggi, yakni malaikat. Malaikat. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur, Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun sehingga khatam, sehingga habis surah itu. Surah ini memberi faedah kepada kita terhindar daripada syirik insya-Allah taala. Na'udzubillahi minasyiriki, amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafadha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk tidur, jember, orang kan panggil jember. Jember nak tidur tiap-tiap malam, jama'a kaffaihi, Nabi akan mengimpungkan tapak tangannya. Fa nafadha fihi, kemudian Nabi ludah angin padanya. Tanpa ada aliu. Wa qara'a fihima, Nabi akan baca padanya pada dua tapak tangan ini, qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca 3 surah ni. Summa masahabihima, kemudian Nabi sapu pada tubuh badan ini mastata'a min tasaddi, pada apa yang boleh dicapai dengan tangan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiup ni kerana apa? Kerana nak berkhilaf, nak bersalahan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia buat gini, dia baca tapi dia tiup. Nabi nak berkhilaf, nak bersalahan, nak beza dengan orang Yahudi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu riwayat Nabi tiup dulu baru baca. Nak membezakan Nabi ni dengan tukang sihir. Tukang sihir dia baca dulu baru tiup. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tiup dulu baru baca. Itu pada satu riwayat lain. Boleh belaka, hakikatnya boleh belaka nak tiup dulu ke, nak baca dulu ke, jangan tak buat teguh. Baca surah ni. Dalam tariqah Syazuliyah Al-Yusriyah, Syekh Yusri ni apabila pada wirid qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, siang ke malam dak tidur pun Sayyidina Syekh Yusri akan buat gitu juga, buat tiup sapu di badan 3 kali. Summa masahabihima mastata'a min jasadi, kemudian Sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu pada badannya, pada apa yang boleh dicapai dengan tangan. Yabda'u bihima ra'sah, Nabi memulakan dengan kepala, wa wajhah, muka, wa ma aqbala min jasadi, dia bahagian hadapan. Yasna'u zalika 3 marat, Nabi buat 3 kali.
Nabi buat 3 kali. Sayyidina Syekh Yusri, kalau ikut tarekatnya baca dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat lagu tu. Lepas tu baca pula qul a'udzu birabbil falaq sampai ke habis. Wa kana la yanamu hatta yaqra. Dan Abi tidak tidur sehinggalah Nabi baca Bani Israel, surah Bani Israel. Yang ni surah Al-Isra sebelum daripada surah Kahfi tu. Wa Zumar dan surah Zumar. Surah Zumar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tidur sehinggalah Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil. Yang ni surah Sajdah, As-Sajdata wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan juga baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Gitu. Mungkin kadang-kadang Nabi baca gini, kadang-kadang Nabi baca begini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru nisa'ahu idza aradat ihdahunna an tanam an tahmada 33 wa tusabbiha 33 wa tukabbira 33. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh isterinya apabila nak tidur memuji Allah, baca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Subhanallah 33 dan takbir 33. Wa ana Anas radhiyallahu taala anhu. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashih, apabila Nabi nak tidur, apabila Nabi pergi kepada tempat tidurnya, qala, Nabi berkata alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, wa saqana, memberi minum kepada kami, wa kafana, menghalang kami daripada terkena perkara jahat daripada makhluk ni, melindungi kami daripada perkara yang jahat, wa awana, dan memberi tempat tidur, tempat berlindung yang daripada panas dan juga sejuk, memberi tempat tinggal yang mengawasi diri kita ini, yang menjadi asbab diri kita ini tidak diserang oleh binatang-binatang yang menyebabkan boleh kita ni menutup aurat keluarga kita. Fakam mimman la kafiyalah wala mu'wiyalah. Berapa ramai orang yang mana Allah Ta'ala tak berikan kepada mereka perlindungan daripada kejahatan makhluk, wala mu'wiyalah, dan juga Allah Ta'ala tak beri pada mereka tempat tinggal. Allah Ta'ala biarkan mereka ini, uji mereka ini dengan sejuknya malang di padang pasir. Padang pasir ni siang panas ketik, malang sejuk ketok. Gitu. Baik. Susah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara minal laili. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tadawwara minal laili, berubah kedudukan dalam tempat tidur ni, Nabi akan berkata, Nabi akan berdoa, qala la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nabi baca begitu. Wa makna tadawwara, maksud apa tadawwara? Talawwa wa taqallaba fi firasy. Nabi nak guling, nak ubah kedudukan ketika mana tidur. Sunat tidur kita ni atas lambung kandang. Itu bagi orang bujang, bagi orang menikah, bagi orang yang ada bini. Sunat mengadap muka bini. Ni jangan buat. Bini gak bila kahwin, Allah nak beramal sunnah lalu dah. Belum kahwin tak mahu beramal sunnah. Bila beramal sunnah gak paling belah kanan membelakangi suami pula. Tak kena lah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'arra min al-laili qala rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari, apabila terkejut di malam hari ni, qala, Nabi akan berdoa, rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, warham, dan rahmatilah daku, wahdi lis-sabilil aqwam, tunjukkan kepada aku jalan yang jelas, jalan yang mana paling luas jalan untuk istiqamah.
Wa makna ta'arra. Maksud ta'arra apa? Habba min naumih wastaiqadha. Nabi kejut daripada tidur, bangkit daripada tidur. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu katanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi turun, arrasa ni turun daripada musafir pada malam hari. Yakni Nabi musafir pada malam hari nak rehat lah. Pada malam hari ittaja'a ala syiqhil aiman, Nabi akan berjengeng, mengiring. Orang Terengganu panggil jengeng. Mengiring di atas lambung yang belah kanan. Tidur atas lambung yang belah kanan. Wa idza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ah. Apabila Nabi tidur, sebelum daripada subuh, yakni jengeng belum turun, Nabi akan bangkit buat begini. Nasaba dhira'ah, menegakkan lengan. Wa wada'a ra'sahu ala kafi, meletakkan kepala di atas ni, tapak tangan. Wa makna ta'ris, maksudnya ta'ris, apa maksud ta'ris? Nuzulul qaumi fi safari akhiral laili. Sapa kepada kaum daripada musafir, dalam musafir akhiral laili, di akhir malam. Maksudnya Nabi SAW apabila sampai kepada satu tempat, singgah dalam keadaan Nabi musafir, dan keadaan itu akhir malam, Nabi akan buat macam tu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur dalam keadaan Nabi berjunub wa walil hal, tawadda'a, Nabi akan berwuduk. Wudu'ahu lis-shalah, dengan wuduk untuk solat. Bukan wuduk lughawi basuh tangan, tak. Bahkan Nabi berwuduk untuk tidur. Walaupun berjunub, sunat bagi orang yang berjunub itu wuduk juga, makruh tinggal. Wa idza arada an ya'kula aw yashraba wa huwa junubun, apabila dia nak makan ataupun nak minum dalam keadaan dia junub, ghasala yadayhi thumma ya'kul wa yashrab, basuh tangan kemudian makan. Itu sekurang-kurang. Yang afdalnya makan selepas daripada berwuduk. Wuduk yang wuduk untuk solat tu lah. Tapi boleh ke solat? Tak boleh solat dengan wuduk tu. Kerana setengah ulama kata, Syekh Abdul Sa'id Al-Haji kata, makan dalam keadaan berjunub tanpa wuduk mewarisi kefakiran. Ni ada sebut ni. 3 perkara yang menyebabkan kefakiran. Yang pertama, makan seorang lelaki dalam keadaan berjunub sebelum dia basuh tangan. Ataupun dia yang kedua pula, seorang lelaki bangun dalam keadaan telanjang, tak ada pakaian. Maknanya dia tu duduk dalam keadaan telanjang. Wal mar'atu tashtumu, dan orang puang yang mencela tok lakinya depan muka. Mewarisi kefakiran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur dalam keadaan Nabi berjunub, ghasala farjah, Nabi akan membasuh zakar Nabi, kemaluan Nabi, wa tawadda, dan berwuduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya bersetubuh dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada subuh di hujung malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tanamu ainah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur hatinya, wala yanamu qalbah, dan tidak tidur hatinya. Hati Nabi hidup berzikir, mengingati Allah Taala, tidak seperti kita. Sebab tu tidur Nabi SAW walaupun tak tetap apa punggung, tidak membatalkan bagi solat. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yanamu hatta yanfukh, dan oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur yanamu hatta yanfukh, tidur sehinggalah Nabi yanfukh, keluar angin secara kuat daripada mulut. Summa yaqumu fayusalli, kemudian Nabi bangun daripada tidur, Nabi pun sembahyang. Sebab Nabi ni hal keadaan qalbuhu la yanam. Hati Nabi SAW tidak tidur. Tidur mata saja, tidur zahir saja, batin tak tidur. Maka tak batal bagi wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Al-babul khamis, bab kelima pula.
Bab kelima dah ni kita. Fi sifati khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada sifat akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hilmih, dan juga lemah lembut Nabi, wa ishratihi ma'a nisa'ihi, pergaulan baginda bersama isteri-isteri baginda, wa amanatihi, dan amanah nak baginda, wa sidqihi, dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayaih, malu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mizahihi, gurauan Nabi, wa tawadu'ihi, tawaduk Nabi, wa julusihi, duduk Nabi, wa karamihi, dan kemurahan hati Nabi, wa syaja'atihi, dan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-faslul awwalu fi sifati khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa hilmih. Yang pasal yang pertama, pada sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hilmih, dan lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilmih ini bukan sabar. Sabar tu tahap yang rendah lagi daripada hilim. Hilim ini ialah boleh mengawal nafsu dan tabiat jiwa ini ketika mana berkobar-kobar marah, dan tidak mengizharkan, tidak menzahirkan pun kemarahan tu. Bukan saja sabar, bahkan ada halim, ada sifat lemah lembut bagi Nabi SAW. Dan bagi halim itu, bagi hilim itu, sifat lemah lembut itu ada 10 sebab. Yang pertamanya kerana kesian kepada orang, rahmat kepada orang yang jahil. Yang kedua, dalam kudrah, ada kemampuan untuk memaafkan. Yang ketiga, untuk mengangkat kelebihan. Untuk maknanya kita hilim ini, kita lemah lembut dengan dia ini kerana tinggi orang tu, tinggi darjat orang. Dan seterusnya pula istihanah kerana nak menghina. Yang kelima, hayat, dalam keadaan malu. Yang keenam pula fadl, kerana kelebihan. Wal istighfar, dan istighfar ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mendiamkan orang jahil. Yang ke-8 pula khauful uqubah, takut seksa. Yang ke-9 riayatu nikmah, menjaga nikmat ataupun menghormati orang lain. Yang ke-10 tawaqqu' al-fursah. Tawaqqu' al-fursah ini saya tak pasti. Kerana ada tipu daya. Lemah lembut kerana ada tipu daya. Baik. Itu sebab-sebabnya. Baik. Selesai masalah. Ini bukan bagi diri Nabi, maksudnya secara keseluruhan. Orang tu macam mana dia boleh hilim, dia boleh jadi lemah lembut. Qala al-Qadhi Iyad fi Shifa, kata Qadhi Iyad dalam Shifa, qala Wahb ibn Munabbih. Kata Wahab ibn Munabbih, tabi'in yang masyhur, qara'tu fi 71 kitabah, aku baca dalam 71 kitab. Wajadtu fi jami'ihi, aku mendapati pada semuanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqla, bahawasanya Nabi SAW itu orang yang paling tinggi akal dari kalangan manusia. Wa afdaluhum ra'ya, dan orang yang paling bijak dalam memberi pendapat. Paling bijak pada pendapat yang dikeluarkan akal Nabi SAW. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, fa wajadtu fi jami'iha, aku mendapati dalam semuanya, semua kitab 71 tadi, anna Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bari'id dunya ila inqidaiha min al-aqli fi jambi aqlih sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min baini rimalid dunya. Aku mendapati dalam semua kitab-kitab 71 itu bahawasanya Allah Ta'ala tak memberi kepada semua manusia ini bermula daripada ada dunia sehingga kepada tamat dunia itu, daripada akal itu, daripada sudut akal itu, maksudnya akal manusia ini diambil daripada akal Nabi SAW, kecuali seperti satu butir pasir daripada butir-butir dunia ini. Macam dunia ini seluruh pasir, itu akal Nabi SAW. Dan akal orang lain macam habis butir, beri seorang. Nak sebutnya akal Nabi ni paling tajam, paling cerdik, paling bijak sekali. Begitu. Boleh. Wa dzakara al-Qustulani fil Mawahib. Imam Qustulani dia sebut dalam Mawahib Laduniyah, an awarifil ma'arif, daripada awarif al-ma'arif, yang dikarang oleh As-Suhrawardi. Al-lub wal aqlu mi'atu juz'in.
al-lubbu hati, wal aqlu akal, mi'atu juz'in 100 bahagian. Tis'atun wa tis'una fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 99 ada pada jiwa Nabi. Wa juz'un fi sa'iril mu'minin, satu juzuk pula pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada sekalian orang beriman. Dan orang kafir tak ada akal. Kalau dia ada akal nurani yang betul, nescaya dia akan nampak dengan baik yang mana betul dan yang mana salah. Buku berapa dah kita? Kan? 4.5. Okay. Gitu. Okay. Baik, gitu. Bahkan Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala ada sebut luasnya perbincangan akal ini sehingga ada 1000 lebih takrif pada bab akal saja. Ada. Sebut akal ada 1000 lebih takrif. Allahu Rabbi. Ada. Nabi pegang 99%. Baik. Qala wa man ta'ammala, kata siapa ni? Kata Sahib Al-Awarif Imam As-Suhrawardi. Pak Ayuh nama ni. Ni di tempat, nama tempat Az-Zangan. Imam Az-Zanjani tu, Az-Zangan ni lah. Dekat dengan Suhraward. Imam Suhraward berkata, wa man ta'ammala husna tadbiri, barang siapa yang melihat dengan pandangan yang betul dalam husna tadbirihi, dengan baik, lil arabi, bagi orang Arab, alladzina hum, yang mereka ini, orang Arab ini, kal wahsyis syadid, seperti binatang liar yang sesat, ma'at tab'il mutanafiril mutaba'i, bersama dengan tabiat orang-orang Arab ni, asal tabiat mereka mutanafir, yang lari, liar. Payah nak jinakkan. Al-mutaba'i, yang jauh, yang tidak mahu didekati. Wa kaifasa sahum, dan tengoklah bagaimana Nabi bersiasah dengan mereka. Wahtamala jafahum, dan menanggung bagi kerahnya perangai mereka ni. Wa sabara ala adahum, dan sabar di atas perangai jahat mereka ni. Ila anin qadu ilai, sehinggalah mereka mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'u alaih, dan berkumpul mereka itu orang Arab kepada Nabi. Wa qatalu dunahu ahlihim, bahkan mereka yakni orang Arab bertukar juga memerangi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih Nabi berbanding daripada ahli-ahli mereka, keluarga mereka, wa aba'ahum, dan mak mereka, keturunan mereka, wa abna'ahum, zuriat mereka. Mereka memilih Nabi lebih daripada keluarga, lebih daripada keturunan, lebih daripada zuriat. Wakhtaruhu ala anfusihim, mereka memilih Nabi juga lebih daripada diri mereka sendiri. Asal dia payah nak jinak, tiba-tiba Nabi bersiasah, berpolitik dengan mereka. Ni bukan politik PAS ni, bukan politik parti ni, ini politik cara hidup. Sehingga boleh berubah. Orang yang kerah dengan agama, orang yang mana payah nak jinak dengan agama, boleh jinak dengan Nabi, boleh utamakan Nabi lebih daripada diri mereka sendiri, lebih daripada keturunan sendiri, lebih daripada mak pak sendiri, lebih daripada isteri sendiri. Luar biasa. Wahajaru fi ridah, bahkan orang-orang Arab ini berhijrah, tinggal kampung halaman nak cari redha Nabi. Wa autanahum wa ahibbahum, keluar mereka tinggal autanahum, tinggal negeri mereka, wa ahibbahum, kekasih mereka, semata-mata untuk mendapat redanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ghairi mumarasatin sabaqat lahu, tanpa ada latihan. Mereka tidak terlatih untuk meninggalkan ahli keluarga mereka, tapi mereka boleh terima, boleh redha dengan perkara itu. Wala mutalaati kutub, mereka juga tak tolak, tak baca buku. Ya ta'allamu minha siyaral madin, yang mana dia belajar itu untuk mengetahui daripada kitab-kitab itu perjalanan sirah-sirah orang yang terdahulu. Tahaqqaqa lahu, benarlah kalau kita tengok molek, maka benarlah jawab. Benarlah annahu a'qalul alamin, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah secerdik-cerdik makhluk di atas muka dunia ini. Walamma kana aqluhu alaihi salatu wassalam,
Bukan Nabi ni. Ya, tahap kalau ya. Memang Nabi SAW ini kita akan nampak bahawasanya Nabi lah orang yang cerdik-cerdik makhluk. Walamma kana aqlu alaihi salatu wasallam ausa'an qul. Dan tak kala adalah akal Nabi itu adalah seluas-luas akal. La jarama, tak heranlah. Ittasa'at akhlaqu nafsil karimati ittisa'an. Meluaslah akhlak pada dirinya yang baik ittisa'an dengan keluasan yang sangat-sangat luas. La yadhiqu an syai'. Tak menyempitkan daripada sesuatu. Makin bertambah akal, makin luas cara dia memerhati akuan kejadian. Makin bertambah akal, makin baik akhlak. Makin luas akal, makin memandang umat ini dengan rahmat. Orang yang tak pandang umat ini dengan rahmat, dia adalah orang yang sempit akal dia. Orang yang hidup dengan kesyadidan, orang yang sempit akalnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlak Quran. Yang ini beradab dengan Allah Taala. Akhlak yang rabbani. Qala al-Imam al-Ghazali, kata Imam Ghazali fil Ihya dalam Ihya Ulumuddin. Qala Sa'd bin Hisham, kata Sa'd bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah. Aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, daripada ayahnya, daripada ayah Sayyidatina Aisyah. Yakni Sayyidina Abu Bakar lah. Fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah. Maknanya aku dengar daripada Aisyah, aku dengar juga daripada Abu Bakar. Aku tanya kepada Sayyidatina bukan. Wa an abiha ni radhiyallahu an abiha. Moga-moga Allah Taala meridai bagi ayahnya, bagi ayah Sayyidatina Aisyah, yakni Abu Bakar. Fasa'altuha, aku bertanya kepada Aisyah an akhlaqi Rasulillah, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata Sayyidatina Aisyah, ama taqra'ul Quran? Mu tak baca Quran? Qultu bala. Kata Sa'd bin Hisham, ya, aku baca. Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran. Quran yang bergerak. Jadi bila tengok perbuatan Nabi, itulah yang menunjuk pada Quran. Itu yang memperjelaskan pada Quran tentang larangan dan suruhan. Janji baik, janji buruk. Daripada Allah Taala semuanya dilihat pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma adabahu, hanya senya. Inilah kata Ihya ni, Ihya Ulumuddin disebut. Wa inna ma adabahul Qur'anu bimithli qawli ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Hanya senya Quran lah yang mendidik Nabi dengan misalnya firman Allah Taala, khudhil afwa, ambillah kemaafan daripada perangai manusia, perbuatan manusia. Maknanya afu ini terima uzur. Terima uzur. Kalau orang buat alasan, kita tak perlu lagi selidik-selidik. Ni payah ni. Sayyidina Syekh Yusri memang amat-amat berakhlak dengan akhlak ini. Dia mengambil uzur atas orang tu. Kalau orang tu kata aku tak boleh mari sebab ada pergi. Oh begitu. Tak apalah kalau benda begitu. Dia tak tanya dah. Mu menipu aku ke tak? Kerana urusan menipu itu dia dengan Allah Ta'ala dah. Selesai dah kita dengan dia. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah kepada makruf. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang jahil. Wa qawlihi innallaha ya'muru bil 'adli, dan firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kepada keadilan. Pati keadilan rakyat. Wal ihsani, dan ihsan. Dan ihsan, berbuat baik. Wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada orang ahli kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, melarang daripada fahsya. Wal munkar, dan kemungkaran. Fahsya di sini zina, mungkar ini maksiat-maksiat dan juga kekufuran. Wal baghi, dan juga kezaliman. Wa qawlihi wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur, dan firman Allah Ta'ala juga, sabarlah atas apa yang terkena kepada kamu. Inna dhalika min azmil umur, hanya itu adalah perkara yang azmil umur, sebaik-baik kebaikan. Yang Allah Ta'ala tetap. Wa qawlihi walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur, barang siapa yang sabar
wa ghafara, dan memaafkan. Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya bersabar dan memaafkan itu adalah azmil umur, perkara yang terbaik sekali. Perkara yang paling baik sekali. Wa qawlihi fa'fu anhum wasfah. Firman Allah Ta'ala lagi yang mana menunjukkan Nabi ni berakhlak dengan akhlak berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Maknanya Al-Quran didik Nabi ni. Disebut lagi fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka, wasfah. Wasfah lepas. Jangan buat kira. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang berbuat baik. Wa qawlihi, dan firman Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah mereka, lepaskanlah mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu? Mu suka tak kalau Ta'ala pun suka? Maka mu pun lepaslah juga. Maafkanlah juga makhluk-makhluk. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengampung lagi Maha mengasihani. Qawlihi irfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata firman Allah Ta'ala lagi, irfa' billati hiya ahsan. Balahlah dengan apa yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tak kala di antara kamu dan di antaranya ada di antara permusuhan, maka jadilah seolah-olah waliyun hamim, seolah-olah kawan rapat. Apabila orang buat jahat pada kita, kita balas dengan baik. Apabila asalnya ada permusuhan, akan jadi kawan yang baik insya-Allah Ta'ala. Allahumma alhiqna bi ulama'ika salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sambungkanlah kami dengan ulama'-ulama'-Mu yang soleh. Biar kita boleh titih akhlak ni. Sabar. Berlemah lembut. Ni kalau kita pongoh. Kelantan panggil pongoh. Pongoh kan? Lambat orang buat jahat. Kita nak balas lalu dah. Irfa' billatihi ahsan. Balas dengan perkara yang baik. Kalau boleh balas baik, senyap. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kazimin, menahan diri daripada marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan bagi manusia yang menzalimi bagi diri mereka. Kita boleh balas tak balas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka untuk memberi balasan, untuk memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Wa qawlihi, dan juga Al-Quran juga mendidik Nabi SAW dengan katanya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah diri daripada kebanyakan zon, kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, kebanyakan daripada zon itu menyebabkan dosa. Kebanyakan dosa itu lahir daripada prasangka. Seperti prasangka yang buruk terhadap orang baik daripada orang mukmin. Tapi kalau sangka buruk kepada orang jahat, maka tak berdosa. Sekarang ini sangka buruk pada orang jahat, kepada orang baik, maka dosa juga. Wala tajassasu, jangan kamu bertajasus, jangan kamu mengintip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebut pada diri orang mukmin itu dengan perkara yang dia benci, dia tak berakhir. Yakni mengumpat. Mengumpat, jangan ngumpat. Wa amsalu hadhihi ta'dibati, dan contoh-contoh ta'dibat didikan dalam Quran ini la tanhasir, tidak mampu dikira, banyak sangat. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-maqsudul awwal bit-ta'dib wa at-tahdhib, thumma minhu yushriqun nuru ala kafatil khalqi. Dan ialah adalah Nabi SAW itu al-maqsudul awwal bit-ta'dib wa at-tahdhib. Maksud tujuan awal dalam bab ta'dib dan tahzib, dalam bab nak mendidik dan tahzib, menyusun jiwa ni. Jadi Nabi SAW lah tujuan awal sebenarnya. Bila Quran sebut gitu, maka Nabi lah orang pertama. Summa minhu, kemudian daripadanya, yushriqun nur, memancarlah oleh cahaya,
ala kafatil khalqi, atas sekalian makhluk. Fa innahu, sesungguhnya dia, baginda, uddiba bil Qur'ani fata'addaba bih, dididik dengan Quran, maka Nabi beradab dengannya, beradab dengan Quran. Nabi diyatimkan oleh Allah kerana nak tunjuk akhlak baik Nabi itu daripada Allah, bukan sebab ibu ayah Nabi yang didik jadi baik. Itu kena faham tu. Tu hikmah. Antara hikmah Nabi yatim. Wa adabal khalqa bih, dan sesungguhnya telah mendidik oleh Quran dengan akhlak padanya. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Allah Ta'ala mendidik Nabi dengan akhlak yang baik dengan sebab Quran. Walidzalika, dan dengan sebab itu Nabi SAW bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. Thumma lamma akmala Allah Ta'ala khuluqah. Kemudian tak kala Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak-akhlaknya, asna alaihi, Nabi memuji atasnya. Faqala, Nabi Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini atas akhlak yang baik. Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'id Al-Kittani As-Sakandari hafizahullah ta'ala, salah seorang daripada anak murid kepada Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Qumari, menyebut pada tafsir ayat ini, wa innaka, sesungguhnya engkau, la'ala atas khuluqin azim, daripada akhlak-akhlak yang tinggi. Maksud apa? Nabi sendiri ni, zat Nabi sendiri lebih tinggi daripada akhlak-akhlak yang baik. Akhlak baik duduk sini, zat Nabi sini. Bagaimana pula dengan akhlak Nabi? Tinggi, tidak terbatas. Ada. Biasanya kita dengar akhlak ini khuluqun karimatun, akhlak yang baik. Tetapi dalam bab ini Nabi SAW ditakbirkan oleh Allah Ta'ala dengan khuluqin azim. Dengan akhlak yang maha agung. Bukan baik dah. Allahu Akbar. Tak minta lah kita habis sama ni, habis WhatsApp usul ni. Kita perangai baik dah. Dengan izin Allah Ta'ala, tahan marah. Pemurah jiwa kita. Tak pongor. Ni lambat orang tu nak marah lalu dah. ثم قال الغزالي وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Sungguhnya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada Mu'adz bin Jabal, daripada Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala haffa, melindungi Islam bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan juga kebaikan-kebaikan amalan. Wa min zalika, daripada demikian itu, daripada mahasin al-amal tadi, daripada kebaikan-kebaikan amalan, ialah husnul mu'asyarah, yakni baik pada pergaulan. Acu komen seorang ada kitab. Situ wa min zalika husnul mu'asyarah wa karamus sani'ah ke macam mana? Dengan apa ni cetakan lain sikit. Tolong komen seorang. Ada. Kat mana ada kitab? Sebab sini ada macam berulang. Takut kita ambil kitab sama juga dengan penonton. Kata ada orang pada kitab lah ke? Husnul mu'asyarah wa karamus sani'ah. Naam. Di sini ada kesilapan. Kesilapan cetak. Sekejap nak tanda. Silap. Barakallahu fikum. Sambung. Wa karamus sani'ah, daripada kebaikan amalan itu juga karamus sani'ah. Karamus sani'ah ini baik pada urusan.
baik pada amalan. Husnul muasyarah, baik pada pergaulan. Walinul janib. Linul janib ni rendah pada sayap. Maksudnya tawaduk. Tawaduk. Wa bazul ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Memberikan kebaikan. Wa it'amut ta'am, memberikan makanan. Antara tanda haji ni mabrur ialah dia suka belanja orang makan. Balik ke dekuk tahid juga. Tu orang panggil Haji Marlboro. Wa ifsya'us salam, dan menyebarkan salam. Akhir zaman ni beri salam pada kenal je. Tak kenal tak beri salam. Jangan jumpa orang Islam beri salam lah. Mesin ni dengar orang rapi-rapi je salam. Tak ada masalah beri salam kau rapi pun. Wa iyadatul maridil muslim, dan menziarahi orang sakit yang Islam. Ni juga kebaikan lah ni. Ziarah. Zaman sekarang, zaman Covid, takut sebab penyakit. WhatsApp lah tanya khabar. Ni kau saya melepeh, tikau mampu kerah. Baron kana, sama ada orang Islam itu baik ataupun fajiro, ataupun ahli maksiat. Ahli maksiat yang sakit pun kena ziarah juga. Sunat juga ziarah. Sama ada orang asing ataupun orang dekat dengan kita. Jangan main. Wa tasyi'u janazatil muslim, dan mengiringi jenazah orang Islam. Di sini mazhab Syafi'i kita, jenazah di belakang, orang beragak depan. Begitu. Wa husnul jiwari liman jawarta, dan baik hubungan dengan jiran, liman jawarta, bagi orang yang dekat-dekat dengan kamu. Musliman kana au kafiran, sama ada muslim atau kafir. Kafir ke Islam ke Cina topek ke mana-mana ke, orang jiran dengan kita kena buat baik. Jadi jiran ini ada 3 hak. Jiran ni ada 3 jenis. Bukan 3 hak, 3 jenis. Ada jiran yang ada 1 hak. Jiran yang ada 1 hak ini ialah jiran yang orang kafir, yang tidak ada silaturahim. Yang tidak ada hubungan silaturahim, orang kafir, maka dia ada hak sebagai jiran. Satu hak saja. Ada jiran yang pesen kedua yang ada 2 hak. Pesen 2 hak. Yakni jiran muslim, jiran muslim yang duduk dekat rumah kita tapi tidak ada hubungan kekeluargaan. Tidak ada hubungan kekeluargaan, ada 2 hak. Yang pertama hak jiran, yang kedua hak muslim. Yang ketiga, jiran jenis ketiga ada 3 hak. Jiran kita dan juga kaum kerabat kita. Yang pertama hak Islam. Yang kedua hak sebagai jiran. Hak ketiga hak sebagai hubungan silaturahim. Boleh? Mudah saja. Tapi kita ni kat dalam musuh betul-betul musuh. Wal'iyazubillah. Wa tawqiru disyaibatil muslimi, dan memuliakan, menghormati zisyaibah, orang berubang. Yang orang tua lah. Orang tua. Orang tua. Orang menghormati orang tua yang Islam. Wa ijabatu da'wati ta'am, dan menerima jemputan orang yang buat makanan. Orang ajak makan pergi. Ni tak ada masalah, memang orang pergi belaka. Pergi belaka. Wa du'a'u alaih, dan mendoakan kepadanya, doa kepada pemilik makanan. Wal afu, maafkan orang wajah kita. Wal islahu bainan nas, dan memperbaikkan hubungan antara manusia. Jangan talang 2 muka. Wal jud, dan murah hati. Wal karam, murah hati juga. Wasamahah, pemaaf. 3 makna ni maksudnya dekat-dekat. Maksudnya dekat-dekat.
Apa maksud karam? Karam ini ialah memberi dengan sukarela daripada roh dia. Maknanya diri dia sukarela. Dirinya sukarela. Dia beri pula pada perkara yang tinggi qadar dia tu. Manfaat tu besar. Adapun samahah pula ialah mengabaikan amma yastahiqul mar'u 'inda ghairihi. Dia mengabaikan apa yang dia perlu untuk orang lain. Itu samahah, mengutamakan orang lain, bukan ini bertoleransi, iaitu samahah. Wasakha. Sakha ini ialah sakha tak sebut sini tapi kita sebut juga. Sakha ialah mudah memberi pada orang yang dekat-dekat, sama ada orang kaya ataupun orang miskin, orang fakir ataupun orang yang jauh ataupun orang dekat, semua sama je. Itu sakha. Sakha ni sama dengan jud. Ada katanya jud ni beza sikit. Jud ni ialah dia diusaha juga dengan penuh rang dia, penuh tenaga dia untuk menyenangkan orang di sekeliling dia. Wal ibtida'u bis salam, dan juga memulakan salam. Biar kita jadi orang yang mula salam. Wa kadhmul ghaidh, menahan diri daripada kemarahan. Wal afu 'anil nas, memaafkan manusia. Wajtinabu ma harramahul islamu minal lahwi, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Islam daripada perkara sia-sia. Wal batil, dan perkara batil. Wal ghina, nyanyian. Wal ma'azif, alat muzik, kulliha, semuanya. Wa kulli dhi watrin, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan perkara-perkara yang berdendang, setiap perkara yang bawa dendang. Wa kulli dhi zahlin, dan setiap daripada, dan meninggalkan juga menyembunyikan perkara-perangai yang buruk. Tu zi zahlin. Kita tinggalkan perkara yang menyebabkan kebencian. Tinggal juga perangai benci manusia, benci orang Islam dalam keadaan senyap. Wal ghibah. Ghibah ni mengumpat. Wal kadhib, dan menipu. Wal bukhl, kedekut. Bukhl ini, bakhil ini kedekut pada hartanya. Tomok pula nak pada harta orang lain. Nak pada harta orang lain, hak tangan dia tak beri ke orang. Itu tomok. Wasyuh. Bukan. Itu syuh. Syuh ini tomok pada harta orang lain, dan juga hak ada di tangan dia tak beri orang. Itu syuh. Syuh. Bezanya dengan bukhl. Bukhl ni kedekut hati dia je, tak ambil hati orang. Syuh ini nak hati orang, hak tangan dia tak beri ke orang. Wal jafa, kerah hati, kerah perangai. Na'udzubillah. Wal makr, helah jahat, tipu daya, berakhir kelihatan orang. Wal khadi'ah, berakhir kecil orang, berakhir menipu. Wan namimah, dia panggil mengadu domba. Wasu idatil bain, dan memburukkan keadaan perbalahan. Wa qati'atil arham, memutuskan bagi silaturahim. Wasu'il khuluq, dan perangai-perangai yang buruk. Wa takabbur, dan takabbur, sombong. Wal fakh, dan berbangga-bangga. Wal ikhtiyal. Ikhtiyal ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takabbur juga, sama macam takabbur. Wal istitalah, merendah-rendahkan orang lain. Wal badakh. Badakh ini mengangkat diri dengan ucapan. Wal fuhsh. Fuhsh ini ialah buat perkara yang mana syarak beci, dan juga tabiat pun beci. Ada perkara-perkara yang buruk. Wa tafahush, berlebih-lebihan dengan keburukan. Wal hiqid, dan berdendam. Wal hasad, dan dengki. Wat tiyarah, menilik nasib. Wal baghi, melampaui batas. Wal udwan, permusuhan. Wal zulm, kezaliman. Qawluhu watrun, al-watru al-tha'ru. Katanya tadi al-watru tu maksudnya al-tha'ru. Al-tha'ru, kita sebut tadi, watrun tu dengan masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Watrun. Tak jumpa dah. Berdendang. Wadzahlu al-hiqdu. Zahal itu pula dendang. Wal adawah, permusuhan. Watha'ru aidan, sama juga asar. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, falam yada' nasihatan jamilatan illa waqad da'ana ilaiha wa amarna biha.
Sesungguhnya Nabi SAW tidak meninggalkan satu nasihat yang comel illa kecuali waqad da'ana, telah menyeru kami ilaiha kepadanya. Wa amara Nabi, dan Nabi juga suruh kami kepadanya. Walam yada' ghisyan, dan Nabi tidak menyuruh kepada penipuan. Au qala aiban, ataupun menyebut ataupun aib. Yakni mengajak pada cari aib orang. Au qala syai'an, ataupun Nabi berkata sesuatu illa kecuali hadzarnahu, kecuali Nabi illa hadzarana, Nabi memberi peringatan, wa nahana anhu, yakni sesuatu yang buruk. Wa yakfi min zalika kullihi hadhihi al-ayah, berpada dengan demikian itu ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kepada keadilan dan ihsan. Wa ita'idil qurba, memberikan kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya', melarang daripada zina dan mungkar. Wal baghi, melampaui batas. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala memberi peringatan supaya kamu memperingati diri sendiri. Ayat ini, orang pertama yang susun dalam khutbah yang kedua ialah Sayyidina Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang pertama. Sebelum daripada itu, khutbahnya banyak puji Syiah. Banyak puji Sayyidina Ali di hujungnya. Di hujung khutbah yang kedua. Qala Mu'adz awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adz. Kata Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada aku dengan katanya, dengan sabdanya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika bittaqaillah. Aku mewasiatkan kepada kamu dengan bertakwa pada Allah, wasidqil hadithi, dan bercakap benar. Wal wafa'i bil ahdi, dan menunaikan janji, wa adail amanah, menunaikan amanah, wa tarkil khiyanah, meninggalkan khianat, wa hifdzil jari, menjaga hubungan kejiranan, wa rahmatil yatim, belah kasihan terhadap anak yatim, walinil kalam, lembut-lembut dalam cakap, wa badlis salam, banyak beri salam, wa husnil amal, akhlak dengan akhlak yang baik, wa qisaril amal, dan mengurangkan cita-cita. Kerana membanyakkan cita-cita ini menyebabkan akhirat kita jadi dilupakan. Wa luzumil iman, dan diletakkan iman, dan menetapkan keimanan, yakni dengan Allah dan sifatnya. Wa tafaquhi fil Quran, tadabbur pada Quran. Wa hubbil akhirah, sayang kepada akhirat. Wal jaza'i minal hisab, dan menakutkan diri pada hisab, pada kira di akhirat. Wa khafdil janah, dan menurunkan sayap, yakni tawaduk. Wa anhaka an tasubba hakimah, aku melarang kamu daripada mencela ulama, hakimah ulama. Au tukadziba shadiqa, ataupun mendustakan orang yang benar. Au tuti'a athima, ataupun mentaati orang yang berdosa. Au ta'si imaman adila, ataupun kamu berderhaka kepada imam yang adil, pemimpin yang adil. Au tufsida arda, ataupun merosakkan bumi. Wa usika bittiqaillahi ta'ala, aku berwasiat kepadamu dengan bertakwa pada Ta'ala. Inda kulli hajarin, pada setiap hajar batu, wa syajarin pokok, wa madarin bangunan. Wa antuhditha likulli dhanbin taubah, dan hendaklah kamu melakukan bagi setiap daripada dosa itu taubat. Jangan tangguh. Asirru bisirri, dosa senyap-senyap dengan taubat senyap-senyap. Wal alaniyatu bil alaniyah, dan juga dosa besar dengan dosa yang terang-terang dengan dosa yang terang-terang. Tapi ini bukanlah syarat. Maksudnya kalau dosa itu dengan alaniyah berpada dengan kerana taubat itu tak perlu kepada kita sebarkan kepada orang lain. Fa hakadha adaba ibadallah, maka demikianlah Allah Ta'ala mendidik, Nabi SAW mendidik hamba-hamba Allah. Wada'ahum ila makarimil akhlaq, mengajak mereka kepada akhlak-akhlak yang baik. Wa mahasinil adab, dan adab-adab yang terpuji. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala wa alaihi wassalam sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sa'altu khali Hind ibn Abi Halah. Aku tanya pak saudara aku Hind bin Abi Halah. Hindun ibn Abi Halah, suami Khadijah binti Khuwailid. Wa kana wassafa, adalah Sayyidina Hind mensifatkan an hilyah, tentang peribadi Nabi SAW. Wa ana ashtahi, dan aku sangat suka ayyasifali minha syai'a, aku sangat suka kalau Hind ini menceritakan kepada aku tentang perangai Nabi. Faqala, lalu Hindun berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakhma. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah insan yang agung. Mufakhama, diagungkan. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bersinar mukanya dengan bersinarnya bulan di malam hari. Malam Lailatul Badri ini malam ke-14. Fadzakarul haditsa bitulih, maka menyebutlah oleh Hindun itu hadis dengan panjangnya. Qala al-Hasan, kata Sayyidina Hasan, fakatamtu al-Husaina zamanan, aku menyembunyikannya daripada Husain dengan jangka masa panjang, dalam satu jangka panjang. Summa haddathu, kemudian aku mencerita kepadanya, fawajatuhu qad sabaqani ilaih, tetapi aku mendapatinya telah mengetahui sebelum daripada aku. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu, maka dia telah bertanya kepadanya, kepada Hind, apa yang aku tanya kepadanya, aku bertanya kepada Hindun. Wa wajadtuhu, dan aku mendapatinya Al-Husain qad sa'ala abah, telah bertanya kepada ayahnya tentang an markhalihi wa makhrajihi, tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana Nabi masuk ke dalam rumah, bagaimana Nabi keluar daripada rumah, pada tempat dan juga masa Nabi keluar. Tanya kepada Sayyidina Ali lah, abahu ni, wa syaklihi, dan bentuknya, bentuk majlis tu, bentuk Nabi keluar, cara mana Nabi keluar, melangkah macam mana. Falam yada' minhu syai'a, dan dia tidak meninggalkan sesuatu pun. Yang ni Sayyidina Ali tak tinggal pun sesuatu pun. Qala al-Husain, kata Husain, fasa'altu abi an dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada ayahku tentang Nabi SAW masuk ke dalam rumah, ataupun tentang bagaimana Nabi menetap dalam rumah. Faqala, kata Sayyidina Ali, kana idza awa ila manzil, apabila Nabi masuk ke dalam rumah, jazza'a dukhulahu salasata ajza, Nabi akan membahagi masanya kepada 3 bahagian. Juz'an lillah, satu bahagian kepada Allah Ta'ala. Wa juz'an li ahli, satu bahagian kepada ahli keluarga. Wa juz'an li nafsih, dan juga satu bahagian untuk dirinya sendiri, untuk manfaat dirinya sendiri. Summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas, kemudian bahagian untuk dirinya pula dibahagi 2 pula, untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Fayaruddu bil khassati 'ala al-'ammah, Nabi akan mengkhususkan seorang atas orang am. Jadi Nabi khusus ini, Nabi letak khususiat masa untuk orang lain itu, bainan nas itu ialah Nabi letak untuk ahli keluarga yang terdekat, yang bukan isteri, dan juga kepada sahabat-sahabat yang rapat, yang mana masuk dalam rumah Nabi. Wala yadakhiru anhum syai'a, dan Nabi tak meninggalkan anhum syai'a, Nabi tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada mereka. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi'idnih. Cukup sekadar itu saja. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa indahu husnul ma'ab. Ada soalan? Ada, kita tutup. Ngikut ini. Tak ada dah. Beres. Tak ada. Minta maaf belaka kalau ada salah cakap. Cakap lebih kurang ke. Tidak ada sebarang kaitan dengan urusan politik dan sebagainya. Ni ada. Ustaz, jika seseorang itu ada buat kesalahan dengan si fulan, dan dia itu tidak sempat jumpa dia, tidak tahu dah dia itu hidup lagi atau tidak, maka dia dah sempat minta maaf dengan si fulan itu, maka apa perlu dia buat? Pergi pasar minggu. Tengok orang jalan kecok. Duk ngepak, Allah, warna kecok tu. Bos tangga marang, lari daripada bini, ngopak. Maka tak tahu si pulang itu hidup tak lagi. Tak sempat dia minta maaf. Nak buat macam mana? Caranya sedekah, niat pahala kepada dirinya, kepada orang tadi, istighfar 100 kali. Niat untuk orang tadi, sembahyang taubat, sedekah Fatihah untuk orang tu. InsyaAllah Ta'ala pun. Tu caranya. Jangan bermudah-mudah dengan dosa dengan makhluk, tapi itu caranya untuk kita hapuskan. Ada lagi? Ada? Ini panjang sikit, esok tak ada dah. Kerana ada majlis. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta maaf hari ini lambat. Start. Bukan ada banyak usang, tak sempat nak selesai. InsyaAllah kita akan habis sebelum masuk bulan Muharram kalau sempat lah. Doa banyak ada lebih kurang. Dan doakan saya supaya berjaya semua dunia akhirat. Biiznillah ta'ala jadi orang alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال ولا ظل له بل كان نورا يا جمال تنال الشمس منه والبدورا يا جمال ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه يا جمال 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 سيدنا النبي يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين يا جمال وأطيب منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب وجل الله يخلق ما يشاء يا جمال يا جمال يا جمال